Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali pada siri yang ke-244 dalam pembacaan hadis kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullah. Moga-moga menjadikan kita beroleh sesuatu manfaat dan kebaikan ketika mana mendengar sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba pada surah Al-Haqqah, riwayat yang ke-3339. Hadis-hadis masih lagi berkisar tentang tafsir Al-Quran. Baca sanadnya terus. Daripada pakcik Nabi, sahabat Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Za'ama, beliau mendakwa ataupun beliau mengatakan. Cumanya kena faham za'ama ini bila para ulama hadis sebutkan apakah maksudnya. Kita lihat kepada sinhara baris yang ke-6. Isti'malu za'ama, penggunaan perkataan za'ama di dalam hadis. Wa nisbatuhu ila Abbas, dan nisbah perkataan ini kepada pakcik Nabi Abbas. Ramzun adalah salah satu bentuk tanda annahu lam yakun hina idzin muslimah, bahawa ketika mana kejadian ini beliau belum lagi masuk Islam. Wala kanu tilkal isabah muslimin, dan tidak pula kumpulan-kumpulan yang Nabi jumpa, Nabi cakap dan cerita kepada mereka tentang langit, tentang awan. Kumpulan tersebut pun pada waktu itu belum lagi masuk Islam. Yadullu alaihi al-batha, dan ianya menunjukkan juga tempat di mana Nabi berada bersama dengan mereka, itulah yang dikenali sebagai batha. Wa arada sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejap lagi kita baca hadis, kita akan nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal perbicaraan baginda menyebutkan mereka dengan perkara-perkara yang mereka nampak tentang awan. Nabi tanya mereka tentang awan. Ilal alawiyat, dan kemudian Nabi SAW bawa perhatian mereka sehinggalah ke arash Allah Subhanahu wa taala, malaikat penanggung arash dan sebagainya. Liyatafakkaru, sebenarnya nakkan orang-orang yang belum lagi masuk Islam ini berfikir fi malakutis samawati wal ard, berkenaan tentang keajaiban langit dan juga bumi. Summa yataraqqaw, dan kemudian apabila mereka tahu betapa ajaibnya ciptaan langit dan bumi, mereka boleh melonjak ataupun berpindah kepada keadaan yang lebih tinggi. Itulah ila ma'rifati khaliqihim, usaha untuk mengenal pencipta mereka. Dan mereka boleh meninggalkan penyembahan berhala. Fa'akhadha, maka Nabi SAW punya cara dakwah dalam hadis yang bakal kita baca ini bermula daripada awan dan kemudian meningkat naik sehinggalah kepada langit, kemudian sehinggalah kepada lautan yang berada di atas langit, kemudian kepada malaikat penjaga arash, kemudian kepada arash, sehinggalah kepada pemilik arash. Fal fawqiyatu bihasbil azamah, maka perkataan al-fawq yang bakal kita baca di akhir hadis bukanlah menunjukkan kepada tempat, tetapi ianya menunjukkan kepada keagungan. Lal makan, bukannya tempat. Wal muradu bis sab'in, dan maksud dalam hadis ini jarak antara satu langit ke satu langit yang lain adalah 70 tahun. Bukanlah 70 tahun, tetapi lebih kepada untuk maksud kathrah, maksud banyak. Kerana dalam hadis yang lebih sahih, jaraknya adalah setiap satu langit ke langit yang berikut adalah 500 tahun.
Lima warada anna baina as-sama' wal ard masirah 500 sanah. Jom kita baca hadisnya. Maka Abbas bin Abdul Muttalib mendakwa bahawa beliau pernah duduk di Batha fi isabatin bersama dengan sekelompok orang yang mereka pun belum masuk Islam pada waktu itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan mereka. Idh marrat alaihim sahabah, maka pada waktu itu telah datang melewati mereka, di atas mereka awan. Fanadharu ilaiha, dan kita tahu di tanah Arab pada waktu itu jarang nak nampak awan, jarang nak nampak awan. Maka bila ada awan, maka mereka semua telah melihat ke arah awan. Maka Nabi SAW nampak peluang untuk mengajak kepada mereka berfikir tentang kehebatan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, "Hal tadruna masmu hadhihi?" Adakah kamu tahu apakah nama benda ini? Iaitu awan dalam bahasa kita. Maka mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah, hadha sahab, ini adalah awan." Maka Nabi SAW bertanya lagi, "Wal muznu, adakah namanya juga al-muzan?" Al-muzan bermaksud, lihat kepada sinhara baris yang kedua, al-muzan juga bermaksud awan. Perkataan lain yang memberi makna yang sama. Maka Nabi tanya, adakah ianya juga dipanggil al-muzun? Mereka menjawab, wal muzun. Awan juga dipanggil al-muzun dalam bahasa Arab. Kemudian Nabi SAW bertanya, wal anan, adakah awan ini juga dipanggil dengan panggilan al-anan? Maka mereka pada waktu itu menjawab, wal anan, bahkan awan juga dipanggil al-anan dalam bahasa Arab. Kemudian barulah Nabi SAW bersabda kepada mereka, hal tadruna kam bu'du ma bainas sama'i wal ard. Kita tengok cara dakwah Nabi SAW. Bermula daripada perkara yang nampak kepada Nabi tarik mereka untuk melihat daripada ciptaan Allah yang luar biasa. Kalaulah ciptaannya pun dah luar biasa, bagaimana pula dengan pada waktu itu pencipta itu sendiri. Aisyah, sini Aisyah. Sini. Jatuhkan tu. Jatuhkan. Oh, jatuhkan. Kalau panas pergi mandi. Jatuhkan. Nampak aurat tak elok. Jatuhkan. Buka. Jatuhkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, adakah kamu tahu berapakah jarak di antara langit dan bumi? Maka mereka menjawab, la, tidak. Wallahi, demi Allah kami tidak tahu. Maka sabda Nabi SAW, fa inna bu'da ma bainahuma, maka sesungguhnya jarak di antara langit dan bumi, imma wahidah, sama ada jarak setiap satu, wa imma thnatan, ataupun dua, ataupun tiga, maksudnya daripada langit pertama ke langit yang kedua, daripada kedua ke tiga. Jarak setiap mereka adalah 70 sanah, 70 tahun. Namun kita dah lihat kepada hadis-hadis yang lebih sahih, maka menyebut bahawa jaraknya adalah 500 tahun. Maka kita kena faham orang Arab menggunakan perkataan 7 untuk menggambarkan kepada kasrah, menggambarkan kepada jumlah yang banyak. Maka mereka guna 7, 70 dan sebagainya. Kemudian sabda Nabi, was-sama'ul lati fawqaha, begitu juga langit yang berada di atas langit yang berikutnya. Jaraknya adalah jauh, iaitu 70 tahun, yang menggambarkan kepada banyak, bukannya exactly 70 tahun, kerana hadis yang lebih kuat adalah 500 tahun. Kemudian Nabi SAW mengira sehingga 7 langit dengan cara begitu. Kemudian kata perawi, summa qala, kemudian sabda Nabi, fawqas sama'is sabi'ah, di atas langit yang ketujuh, bahrun, adanya lautan, baina a'lahu, di antara bahagian atas lautan, wa asfalihi, dan bahagian bawah lautan, adalah jarak di antara satu langit ke satu langit. Di atas langit yang ketujuh ada lautan, yang mana ketinggian, kedalaman lautan itu adalah sejauh 500 tahun. Kemudian sabda Nabi SAW, barulah wa fawqa dhalik, di atas lautan itu adanya 8 malaikat penjaga arash. Yang mana dalam hadis ini digambarkan malaikat penjaga arash itu sebagai awal. Apakah maksud awal? Tisul jabal. Lihat kepada sinhara
lihat kepada sinhara dulu. Apa awal bermaksud ay malaikah ala surah awal. Apakah awal? Maka lihat kepada qawata baris yang pertama. Awal bermaksud adalah tuyusul jabal. Apakah tuyusul jabal? Kambing gurun. Maka dalam hadis ini digambarkan malaikat yang memikul arash, bentuk mereka Allah jadikan seumpama kambing gurun. Tapi bukanlah kecil, tetapi pada waktu itu besar, dengan tanduknya dan juga sebagainya. Maka malaikat yang menanggung arash ataupun disebut hamalatul arash, jumlah mereka adalah sebanyak 8 orang, 8 malaikat. Adakah sentiasa 8 malaikat? Jom kita lihat Arafah pada baris yang kedua. Ibnu Jarir At-Tabari menukilkan dalam tafsirnya bahawa 8 malaikat ini adalah ketika mana hari kebangkitan. 8 malaikat. Adapun sekarang sebelum hari kebangkitan, wa amma fid dunya fahamilu qawaimil arsy arba'ah. Maka sekarang ini jumlah yang memikul arsy Allah adalah sebanyak 4 malaikat. Pada hari mahsyar kelak, bila Allah menzahirkan murkanya, maka pada waktu itu jumlah mereka adalah 8 malaikat. 8 malaikat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wakadha baris yang seterusnya. Wakadzalika fi musnad ad-Darimi anna hamila qawaimil arsy, bahawa nama-nama malaikat penanggung arasy adalah Nasar, Asad, Thaur dan juga Hud. Ini adalah nama-nama. Ada juga menyebut ini bukan nama, tetapi pada waktu itu bentuk-bentuk mereka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maka dalam hadis ini disebut mereka berbentuk seperti kambing gurun. Dan betapa besarnya malaikat ini Nabi gambarkan. Baina azlafihinna, jarak di antara kaki. Azlaf maksudnya adalah kuku. Dimaksudkan di sini kaki. Jarak di antara kaki mereka. Warukabihin, dan lutut mereka adalah jarak seperti di antara langit dan bumi, iaitu 500 tahun perjalanan. Thumma fawqa zuhurihinna, dan di belakang malaikat ini adanya arasy Allah. Baina asfalih, di antara bahagian bawah arasy Allah. Wa a'lahu, dan bahagian atas arasy Allah adalah sama jarak seperti mana di antara satu langit ke satu langit. Itulah jarak perjalanan 500 tahun. Wallahu fawqa dhalik. Perkataan fauqa inilah yang menjadi pada waktu itu perbahasan di antara para ilmuwan. Majoriti menyebut fauqa bermaksud al-azamah, bukannya al-makan, kerana Allah tidak terikat dengan tempat dan Allah pada waktu itu lebih hebat daripada itu. Berkata bin Humaid, aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, Allah yuridu Abdul Rahman ibnu Sa'ad an yahujja, tidaklah Abdul Rahman bin Sa'ad ingin menunaikan haji sehinggalah diperdengarkan daripadanya hadis ini. Maksudnya ketika mana dia nak buat haji, beliau ceritakan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan telah meriwayatkan Walid bin Abi Thawr daripada Simak, riwayat yang lebih kurang sama, dan meriwayatkannya secara marfu'. Warawa Syarik, dan telah meriwayatkan Syarik daripada Simak sebahagian daripada hadis ini, dan beliau meriwayatkan secara mauquf dan tidak memarfu'kannya kepada Nabi. Apakah maksud mauquf? Tidak disebutkan daripada Nabi. Marfu' pada waktu itu disebutkan daripada baginda Nabi SAW. Dan siapakah Abdul Rahman ini? Beliau adalah Abdul Rahman bin Abdullah bin Sa'ad Ar-Razi. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan riwayat 3340 nak memperkenalkan bahawa Abdul Rahman bin Abdullah bin Sa'ad Ar-Razi, beliau adalah tabi'in. Beliau pernah berjumpa dengan tabi'in. Terus riwayat ini dia nama perawi yang kita bahaskan tadi. Abdul Rahman bin Abdullah bin Sa'ad Ar-Razi. Terus? Maka beliau adalah tabi'in. Kenapa? Ra'aitu rajulan bi Bukhara. Kerana beliau pada waktu itu pernah berjumpa dengan seorang sahabat. Siapakah nama rajulah sahabat ini? Dalam Mustadrak Hakim disebut nama beliau adalah Abdullah bin Khazim dengan kha. Dalam Mustadrak Hakim, Abdullah bin Khazim. Maka Abdullah bin Khazim yang beliau jumpa di Bukhara berkata, dan pada waktu itu sahabat ini menunggang pada waktu itu baghlah, menunggang pada waktu itu baghal, mule, dan pada waktu itu di atas kepalanya ada serban berwarna hitam. Maka beliau berkata, Nabi SAW yang telah memakaikan aku serban ini.
Maka ini kisah tentang Abdul Rahman bin Abdullah bin Sa'ad Ar-Razi. Terus riwayat 3341 kita mula masuk berkenaan tentang surah Sa'ala Sa'ilun bi'adzabil waqi', suratul Ma'arij. Dalam suratul Ma'arij pada ayat yang ke-8 adanya perkataan kal-muhul. Apakah maksud kal-muhul? Maka jom kita lihat terus. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW berkenaan tentang perkataan kal-muhul. Cumanya kal-muhul ini kita dah baca riwayatnya. Di tempat yang lain ianya memberi maksud minuman ahli neraka. Ada dalam suratul Ma'arij ianya lebih gambaran tentang keadaan langit pada hari kiamat. Yauma takunus sama'u kal-muhul. Apabila langit menjadi seperti al-muhul. Tapi apakah maksud al-muhul? Cairan tembaga. Tembaga yang cair. Namun inilah yang akan menjadi minuman penghuni neraka. Maka sebab itu disebut bahawa al-muhul juga bermaksud ka'kari zaid, iaitu kotoran daripada minyak. Fa'idha qarrabahu, dan ianya merupakan salah satu minuman ahli neraka. Apabila minuman ini didekatkan kepada wajah penghuni neraka, saqatat, akan jatuh farwatu wajhi, kulit wajahnya, kulit mukanya ke dalam bekas tersebut. Panasnya pada waktu itu minuman ahli neraka. Maka dibawakan hadis ini kerana adanya perkataan kal-muhul di sini. Hadis ini adalah gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Rishdin. Terus riwayat yang ke-3346 kita mula masuk pada suratul Jin, surah yang seterusnya. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Ma qara'a Rasulullah, Nabi tidak pernah membacakan Al-Quran kepada jin. Wala ra'ahum, Nabi tidak pernah melihat mereka." Apakah maksud hadis Abdullah bin Abbas yang mana kelihatan seperti bertentangan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud yang mana beliau menyebut Nabi SAW berjumpa dengan jin beberapa kali? Apakah maksud dia? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, menggabungkan di antara riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Abdullah bin Mas'ud adalah bahawa hadis Ibnu Abbas fi awalil amri wa awalin nubuwah. Hadis Abdullah bin Abbas adalah ketika mana di awal Islam, awal kenabian Nabi, dan pada waktu itu Nabi SAW belum lagi bertemu dengan jin. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud, minta maaf, Alhamdulillah. Adapun hadis Abdullah bin Mas'ud adalah kisah yang berlaku kemudian yang mana Nabi SAW akhirnya berjumpa dengan mereka, dengan para jin. Maka daripada Abdullah bin Abbas, ini adalah di awal kenabian Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, baginda Nabi tidak pernah membaca Al-Quran kepada jin dan tidak pernah melihat mereka. Namun dalam hadis Ibnu Abbas yang kita Ibnu Mas'ud, maka dengan jelas menyebut Nabi beberapa kali pergi berdakwah dan berjumpa dengan jin. Berkata Abdullah bin Abbas, "Intalaqa Rasulullah, Nabi SAW telah berjalan fi ta'ifatin min ashabih, bersama dengan sekelompok pada sahabat baginda, amidina ila suqi Uqas, bertujuan untuk menuju ke pasar Uqas." Yang mana ketika mana dekat musim haji, orang-orang Mekah mereka akan buat beberapa karnival. Maka adanya pasar Uqas, adanya Zimajas, ada lebih kurang 4 pasar yang didirikan ketika mana dekatnya musim haji. Macam zaman kita, bila dekatnya musim haji, macam-macam pada waktu itu perniagaan yang tumbuh muncul di kota Mekah. Kerana pada waktu itu orang daripada luar datang. Maka salah satu tempat mereka dirikan pasar adalah Uqas. Maka dalam sirah digambarkan pasar yang pertama didirikan daripada bila sampai bila. Kemudian mereka ubah ke tempat yang lain. Mereka ubah ke tempat yang lain. Ada lebih kurang 4 pasar yang terkenal pada waktu itu. Dan antara yang terkenal adalah Uqas. Wa qad hila, dan pada waktu itu para jin telah dihalang. Dan syaitan, dan telah dihalang. Baina syayatin, di antara syaitan. Dan juga peluang untuk mereka mencuri-curi berita langit. Sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi menjadi Rasul, para jin pada waktu itu mereka boleh mencuri berita langit.
ketika mana mereka mendengar perbualan malaikat. Dan mereka tak pernah dibaling dengan taik bintang, dengan batu-batu oleh malaikat. Tapi bila Nabi SAW lahir, bila Nabi menjadi Rasul, keadaan berubah. Mereka telah mula dihalang dan mereka tak dibenarkan untuk mencuri-curi dengar berita langit. Bahkan kalaulah mereka tertangkap, wa ursilat alaihim, dan akan dihujani ke atas mereka asyuhubu, pada waktu itu bara-bara api yang digambarkan sebagai tahi bintang dan sebagainya. Faraja'atis syayatin, maka syaitan telah kembali kepada kaum mereka, dan pada waktu itu mereka berkata, malakum, apa keadaan kamu, kenapa begini? Maka syaitan-syaitan dan para jin menjawab, hila, kami telah dihalang di antara kami dan daripada kami mencuri berita langit. Kenapa mereka mencuri berita langit? Untuk mereka jual ataupun mereka bagi kepada tuan-tuan mereka daripada bomoh, dukun dan juga sebagainya. Wa ursilat, dan kami telah mula dihujani ke atas kami asyuhubuh, dengan bara-bara api oleh para malaikat. Faqalu, maka mereka berkata, mahala bainana, tidaklah yang menghalang antara kita dan antara berita langit, kecuali mesti ada sesuatu yang berlaku. Illa min hadas. Fadribu, maka berjalanlah kamu, bertebaranlah kamu, masyariqal ardi, di timur bumi, wa magharibiha, dan barat. Cari apakah penyebab kepada menjadi terhalang kita daripada mendengar berita langit. Fanzuru, maka lihatlah, ma hadzal ladzi, apakah penyebab kepada halah terhalangnya di antara kamu dan berita langit. Qal, maka berkata perawi, fantalaku, maka mereka telah bertebaran, mereka telah keluar, yadribun, bertebaran ke timur dan juga barat bumi. Yabtaghun, mencari-cari, ma hadzal ladzi, apakah penyebab terhalangnya di antara mereka dan berita langit. Fansarafa, maka telah bergerak, ulaikan nafar, kumpulan jin-jin ini, allazina tawajjahu, yang tujuan mereka adalah menuju ke arah Tihamah. Apakah Tihamah? Lihat kepada Sinhara. Tihamah adalah kawasan di antara Zatul Ir sehingga ke Jeddah. Itu dipanggil Tihamah, kawasan tersebut. Maka pada waktu itu ketika mana mereka menuju ke Tihamah, maka Nabi Tihamah, Nabi SAW pada waktu itu berada di tempat yang bernama Nakhlah. Amidan ila suqi Uqas, dalam perjalanan baginda nak pergi ke pasar Uqas. Kenapa Nabi nak pergi ke pasar? Kerana di situ banyak manusia kumpul, dan di mana manusia berkumpul, Nabi SAW akan sampaikan dakwah baginda. Walaupun tak ada orang terima, walaupun orang tolak, tapi setiap kali musim haji, itulah Nabi SAW. Selalu yang menemani Nabi adalah Abu Bakar dan Ali radhiyallahu taala anhum, dan kadang-kala Zaid bin Harithah. Dan pada waktu itu Nabi SAW sedang solat bi ashabihi, dengan para sahabat baginda, solat al-fajar, solat subuh. Maka Nabi baca Al-Quran dalam solat. Falamma sami'u, apabila para jin telah mendengar Al-Quran, istama'u, mereka telah mendengar dengan teliti. Lalu mereka berkata, hadza wallah, inilah demi Allah, allazi hala, yang menjadi penghalang di antara kamu dan berita langit. Qal, maka pada waktu itu berkata perawi, fahunalika raja'u, maka pada waktu itu juga jin-jin dan syaitan ini kembali kepada kaum mereka. Lalu mereka berkata, ya qaumana, wahai kaumku, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang mana isi kandungannya menakjubkan. Yahdi, Al-Quran ini memberi panduan, ila rushdi, ke jalan yang lurus, jalan yang betul. Fa'amanna bih, lalu kami membuat keputusan untuk beriman dengannya. Walan nusyrika, dan kami tidak akan mensyirikkan Tuhan kami dengan sesiapa pun. Maka berkenaan tentang jin yang dengar Al-Quran terus beriman, maka Allah telah menurunkan ayat kepada baginda, memaklumkan kepada baginda firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu, bahawa sesungguhnya, istama'a, telah mendengar dengan teliti,
nafarum minal jinni, sekelompok daripada jin. Maka Nabi dimaklumkan ada jin telah mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Wa innama uhiya ilaihi qaulul jin. Wa bihadzal isnad, dengan sanad yang sama daripada Abdullah bin Abbas juga beliau berkata, qaulul jin, kata-kata jin kepada kaum mereka adalah lamma qama Abdullah, ketika qama telah berdiri Abdullah hamba Allah tersebut, dalam kurungan iaitu Nabi. Sebab waktu ini Nabi sedang solat subuh. Yad'uh, dan pada waktu itu baginda sedang menyeru Tuhan baginda mengerjakan ibadah kepada Allah. Kadu, maka mereka hampir-hampir yakununa alaihi libadah, pada waktu itu menindih satu sama lain, mengurumuninya. Apakah maksud kadu yakununa alaihi libadah? Pada waktu itu mereka bersungguh-sungguh nak mendengar Al-Quran, maka mereka bertindih di antara atas satu sama lain para jin untuk mendengar Quran Nabi. Sebab itu lihat kepada sinhara baris yang kedua, ayyarkab ba'duhum ba'da wa yazdahimuna hirsan ala istima'il Quran. Mereka pada waktu itu bersungguh-sungguh nak mendengar Al-Quran, maka itulah keadaan mereka. Qal, berkata perawi, lamma ra'auhu, apabila para jin melihat Nabi yusalli, sedang menunaikan solat subuh, wa ashabuhu, dan para sahabat baginda juga solat mengikut solat baginda, wa yasjudun, dan para sahabat sujud, bisujudih, apabila Nabi sujud. Qal, maka berkata perawi, ta'ajjabu, mereka merasa ta'ajjub, min tawa'iyati ashabih, betapa taatnya pada waktu itu, betapa ikutnya dan setianya para sahabat terhadap solat baginda. Maka mereka pun berkata kepada teman-teman mereka, lamma qama Abdullah yad'uh kadu yakununa alaihi libadah. Maka sebenarnya kadu yakununa alaihi libadah ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, fa'il kepada kadu yakununa alaihi libadah adalah para jin. Mereka bertindih-tindih kerana terlalu bersungguh-sungguh nak mendengar Al-Quran. Maksud yang kedua, kadu yakununa alaihi libadah adalah gambaran kesungguhan para sahabat mereka solat mengikuti solat Nabi SAW. Maka itu adalah dua tafsir. 3343 teruskan. Adalah jin kerap menaiki ke langit. Ke langit. Apa yang mereka buat dekat langit? Yastami'unal wahya. Mereka cuba untuk mencuri-curi dengar sesuatu wahyu dan berita. Fa idza sami'ul kalimah, bila mereka dengar sesuatu daripada perbualan para malaikat dan sebagainya, zadu fiha tis'a, mereka akan tambah lagi 9 perkara, dan pada waktu itu mereka berikan kepada tuan-tuan mereka, para kahin, para dukun, para bomoh dan sebagainya. Fa ammal kalimah, maka daripada 10 perkataan yang mereka sampaikan, hanya satu je sebenarnya yang benar. Wa amma ma zaduh, dan apa pun yang mereka tambah sebenarnya pada waktu itu penuh dengan pembohongan. Falamma bu'itha Rasulullah, bila Nabi SAW telah diutuskan menjadi Rasul, muni'u, mereka telah dihalang, maqa'iduhum, dan pada waktu itu mereka tak dibenarkan daripada berada di tempat kebiasaan mereka. Nak naik dekat dengan langit pun mereka dah tak dibenarkan oleh para malaikat. Maka mereka mengadu kepada iblis, ketua mereka. Walam takunin nujum, dan sebelum itu pun kalaulah mereka tertangkap mendengar berita langit, maka tidak ada tahi-tahi bintang yang akan dihujani kepada mereka sebelum itu. Maka iblis berkata, mahadha, tidaklah berlakunya ini kecuali disebabkan sesuatu perkara yang telah berlaku di bumi. Fab'atha junudah, maka iblis telah menghantar bala tenteranya, dan mereka mendapati Nabi SAW qa'iman, sedang berdiri menunaikan solat, baina jabalaini, di antara dua bukit. Urahu, kata perawi, aku rasa ianya adalah di Mekah. Falakuhu, dan mereka telah berjumpa dengan iblis. Fa'akhbaruhu, dan mereka telah sampaikan kepada iblis. Maka berkata iblis, inilah peristiwa yang menjadi penyebab kepada apa yang berlaku di bumi, iaitu kamu dihalang daripada mencuri dengar berita langit. Surah yang seterusnya, Suratul Muddathir, riwayat 3344. Terus.
Okey, hadis ini menerangkan tentang riwayat yang ayat yang pertama hingga kelima. Sebahagian besar para ulama menyebut bahawa ya ayyuhal muddathir adalah wahyu yang pertama turun selepas daripada fatratul wahyi. Apakah itu fatratul wahyi? Fatratul wahyi adalah di mana wahyu terhenti seketika. Bila Nabi mendapat wahyu pertama, maka wahyu selepas itu terhenti untuk tempoh beberapa ketika. Ada yang menyebut 10 hari, ada pandangan mengatakan sampai 2 tahun. Maka ketika mana turunnya wahyu yang berikut, iaitu Muddathir, maka Nabi telah melihat Jibril pada bentuk yang asal. Nabi melihat Jibril pada bentuk yang asal. Ketika mana di Gua Hira, Nabi telah melihat Jibril bukan pada bentuk yang asal. Maka daripada Jabir bin Abdullah beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW wahwa yuhadith ketika mana baginda menceritakan an fatratil wahyi, tentang tempoh berhentinya wahyu. Wahyu Allah berhentikan seketika. Faqala fi hadithi, maka bersabda Nabi pada kisah baginda, bainama ana amshi, sedang aku berjalan, sami'tu sautan, aku telah mendengar suara daripada langit. Dalam sebahagian riwayat menyebut suara itu memanggil Nabi, ya Muhammad. Maka dalam riwayat yang lain menyebut Nabi cari dulu ke arah kanan, tak ada sesiapa, kiri tak ada, depan belakang tak ada. Farafa'tu ra'si, maka Nabi pun mengangkat kepala ke atas. Fa'idhal malakul ladhi, maka tiba-tiba malaikat yang telah datang kepadaku di Gua Hira, jalisun, sedang duduk, ala kursiyin, di atas sebuah singgahsana, dan pada waktu itu singgahsana itu berada di antara langit dan bumi. Fajuthistu minhu ru'ba, maka aku menjadi kaku dan disebabkan daripada itu kerana ketakutan. Nabi SAW menjadi kaku. Dalam sebahagian riwayat menyebut Nabi SAW pingsan bila melihat Jibril pada bentuk yang asal. Faraja'tu, maka aku pun kembali ke rumah setelah sedar, dan aku berkata kepada isteriku Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku, sebab Nabi pada waktu itu sedang menggigil. Fadastaruni, maka mereka pun telah menyelimutiku. Maka telah turunnya firman Allah ayat pertama hingga kelima. Firman Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, kum, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Maka daripada wahyu ini, Nabi telah diperintahkan untuk berdakwah, namun permulaannya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk tempoh 3 tahun. Sampailah pada ayat yang kelima, warrujza, dan segala kejahatan, fahjur, maka hendaklah kamu jauhkan. Dan ayat ini turun, dan pada waktu itu belum lagi difardukan salat, kata perawi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah meriwayatkannya Yahya bin Abi Kathir daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman juga. Terus 3345. Maka perkataan Sa'uda ada pada ayat yang ke-17. Firman Allah, sa'urhiquhu Sa'uda, dan aku akan menyiksanya dengan Sa'uda. Apakah maksud Sa'uda? Maka dalam hadis ini menerangkan, maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri beliau berkata, Nabi SAW bersabda, As-Sa'ud yang ada dalam Al-Quran adalah jabalun, sebuah bukit yang diperbuat daripada api, yutasa'adu fihi, yang mana untuk mendakinya memakan masa tempoh 70 tahun. Summayuhwa, dan daripada ketinggian itu bila dijatuhkan, kadzalika, untuk tempoh yang begitu, dan inilah siksaan bagi sebahagian orang, dia kena mendaki bukit api dan dihumbankan jatuh daripada puncak abada selama-lamanya. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Innama na'rifu, kami hanya mengetahuinya secara marfu' daripada riwayat Ibnu Lahiyah, dan sungguh telah diriwayatkan sesuatu yang seumpama ini daripada Atiyah, daripada Abu Sa'id, namun secara mauquf. 3346 terus. Maka ayat ini hadis ini berkenaan tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tafsir kepada ayat yang ke-30. Alaiha tis'ata asyar.
penjaga neraka itu berjumlah 19 orang. Maka apakah kisahnya? Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, telah berkata segolongan daripada golongan Yahudi kepada sebahagian daripada para sahabat Nabi, hal ya'lamu nabiyyukum, adakah Nabi kamu tahu, kam adadu khazanati jahannam, berapakah jumlah penjaga neraka? Qalu, maka para sahabat berkata, la nadri, kami tidak tahu, sehinggalah kami tanya terlebih dahulu kepada baginda. Faja'a rajulun, maka seorang sahabat telah datang kepada Nabi lalu berkata, ya Muhammad, wahai Rasulullah, ghuliba ashabuka al-yawm, sahabat-sahabat kamu telah kalah pada hari ini. Maka Nabi bertanya, wa bima ghulibu, apakah penyebab kepada mereka kalah? Maka orang ini menjawab, orang Yahudi telah bertanya kepada mereka, hal ya'lamu nabiyyukum, adakah Nabi kamu tahu berapakah jumlah penjaga neraka? Dan pada waktu itu Nabi bertanya, fama qalu, maka apakah jawapan para sahabatku? Maka orang ini menjawab, mereka berkata, la nadri, kami tak tahu, sehingga kami terlebih dahulu bertanya kepada Nabi kami. Maka Nabi pun menjawab, afa ghuliba qaumun, adakah dikira kalah sesuatu kaum, su'ilu, yang mana mereka ditanya, amma la ya'lamun, tentang perkara yang mereka tak tahu. Faqalu, dan mereka pun berkata, la na'lamu, kami tak tahu, sehingga kami bertanya terlebih dahulu kepada Nabi kami. Adakah ini dikira kalah? Lakinnahum, akan tetapi sebenarnya mereka, iaitu orang-orang Yahudi, mereka pun pernah bertanya kepada Nabi mereka, Nabi Musa. Apa yang mereka bertanya? Arinallaha jahrah, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami Allah untuk kami lihat dengan jelas. Alayya bi'a'da'illah, maka sabda Nabi, biarkanlah aku berhadapan, alayya, maksudnya alayya, datangkan kepadaku, bi'a'da'illah, dengan musuh-musuh Allah ini. Panggil golongan Yahudi tersebut berjumpa dengan aku. Inni sa'iluhum, aku nak bertanya kepada kamu, anturbatil jannah, berkenaan tentang tanah-tanah syurga. Wahiyad darmak, yang mana ianya diperbuat daripada tepung yang putih. Falamma ja'u, apabila mereka datang, maka mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, wahai Muhammad, berapakah jumlah penjaga neraka? Maka sabda Nabi SAW, hakadha wa hakadha, fi marratin asyarah, wa fi marratin tis'un. Kadangkala 10, kadangkala 9, iaitu total mereka ada 19 orang. Maka orang Yahudi ini menjawab, bahkan wahai Muhammad. Maka Nabi bertanya balik kepada mereka, apakah hakikat apa tanah syurga? Maka mereka berdiam seketika. Kemudian mereka berkata khubzah, mereka berkata roti. Ianya adalah roti wahai Muhammad. Maka Nabi SAW bersabda, al-khubzu min darma, ianya adalah roti yang diperbuat daripada tepung yang putih. Tepung yang pada waktu itu berkualiti tinggi. Maka itulah tanah-tanah syurga. Hadis ini, kata Imam Tirmizi, hanya kami mengetahuinya daripada sudut ini, daripada periwayatan Mujalid. Terus, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 3347. Ini adalah ayat yang terakhir daripada surah Al-Muddathir. Ayat yang ke-56. Terus, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah bersabda berkenaan ayat ini. Ayat 56 daripada surah Al-Muddathir, ayat terakhir, yang mana Allah berfirman, huwa ahlut taqwa, dialah yang layak untuk ditakuti, wa ahlul maghfirah, dan dialah zat yang layak untuk mengampunkan. Maka pada waktu itu sabda Nabi, Allah telah berfirman, ana ahlun, akulah yang selayaknya, an uttaqa, untuk ditakuti. Famanittaqani, barang siapa yang bertakwa dan takut kepadaku, falam yaj'al ma'i ilahan, lalu dia telah menjadikan bersama denganku Tuhan yang lain, fa ana ahlun, maka akulah yang selayaknya untuk mengampunkannya. Terus, riwayat 3348 berkenaan tentang suratul Qiyamah. Terus,
Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Bismillah. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal Islam, bila turun Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan turunnya Al-Quran tadi, yuharriku bihi lisanah, Nabi akan menggerak-gerakkan bibir baginda, yuridu an yahfazah, supaya baginda boleh cepat ingat. Maka bila turunnya wahyu, maka pada waktu itu bibir baginda dah bergerak-gerak, supaya baginda boleh terus mengingati dan menghafal wahyu tersebut. Fa'anzalallah, maka Allah yang maha mulia lagi maha tinggi telah menurunkan ayat yang ke-16 daripada suratul Qiyamah. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik, janganlah engkau wahai Muhammad menggerak-gerakkan bibirmu, menggerak-gerakkan mulutmu, bihi disebabkan Al-Quran. Kenapa? Lita'jala bih, supaya engkau hendak cepat mengingati dan menghafalnya. Jangan nak menggerak-gerakkan bibir kerana risau tak boleh ingat dan hafal ayat yang baru turun. Kemudian pada ayat yang ke-17 firman Allah, inna alaina jam'ahu, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu, dan kamilah yang pada waktu itu yang akan mengumpulkannya pada lidahmu. Allah yang akan menjadikan kamu ingat wahai Muhammad. Qal, berkata perawi, fakanu yuharriku bihi syafatai, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan pada waktu itu kedua lidah baginda. Wa harraka Sufyan, dan perawi yang bernama Sufyan pun akan menggerak-gerakkan dua bibirnya ketika mana mencerita dan meriwayatkan hadis ini. Terus hadza hadisun, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan adalah Sufyan Ats-Tsauri sentiasa memuji dengan baik Musa bin Abi Aisyah dengan pujian-pujian yang baik. Terus 3349, ini berkenaan tentang ayat 22 dan 23 daripada suratul Qiyamah. Apakah maksud ila rabbiha nazirah, penghuni syurga akan melihat kepada Tuhannya? Apakah maksud ayat tersebut? Terus kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya, lamai yanzuru ila jinani, adalah orang yang boleh melihat kepada taman-taman syurganya, wa azwajih, para isterinya, wa khadamih, para pembantunya, wa sururih, dan juga tempat pembaringannya, dan semua yang dimiliki ini dia boleh nampak sejauh 1000 tahun perjalanan. Itu besarnya syurga untuk orang yang paling rendah kedudukannya dalam syurga. Maka bagaimana yang paling tinggi? Wa akramuhum ala Allah, dan orang yang paling mulia kedudukannya dalam syurga di sisi Allah adalah seseorang mayanziru ila wajih, yang boleh melihat kepada zat Allah, wajah Allah pada waktu pagi dan petang. Kemudian dibacakan, Nabi SAW membaca ayat, wujuhun yawma idzin nadirah, ada sebahagian wajah pada hari tersebut bergemelapan cahaya, ila rabbiha nazirah, sambil mereka melihat kepada Tuhannya. Terus hadza hadisun, kita mula masuk pada surah yang baru, surah Abasa, surah yang ke-80, juz yang ke-30. Terus 3350. Maka daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana turunnya surah Abasa. Abasa bermaksud bermasam muka, wa tawalla, berpaling. Kenapa Nabi bermasam muka dan berpaling? Maka kata Aisyah, telah turun ayat Abasa wa tawalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermasam muka dan berpaling. Kenapa? Ayat ini telah turun berkenaan tentang Ibnu Ummi Maktum Al-A'ma, seorang sahabat yang buta.
Apakah kisahnya? Maka lihat kepada sinhara baris yang kedua, wasmuhu Abdullah. Nama penuhnya adalah sebenarnya Abdullah bin Shuraih bin Malik bin Rabi'ah Al-Fihri. Beliau adalah, itu nama penuhnya. Adapun Ummi Maktum adalah gelaran bagi ibunya, yang mana nama asal ibunya adalah Atikah. Maka Allahumma salli ala sayyidina. Apakah kisah ini? Secara ringkasnya kita baca dulu sahara baris yang kedua. Dalam Al-Baydawi dinukilkan bahawa Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepada Nabi. Dan dia buta, dia tak nampak. Dan pada waktu itu di sisi Nabi Sanadidu Quraisy, adanya pada waktu itu pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka Quraisy. Yad'uhum, dan Nabi sedang mengajak mereka kepada Islam. Faqal, maka tiba-tiba dia datang, dia berkata, wahai Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku sesuatu daripada apa yang Allah telah ajarkan kepada kamu. Dan dia berulang kali pada waktu itu meminta begitu, walam ya'lam, dan dia sendiri tak tahu yang Nabi sebenarnya sibuk sedang bercakap dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Maka Nabi SAW tidak suka perbuatannya yang pada waktu itu memotong percakapan Nabi, maka Nabi tak bercakap apa-apa. Cuma Nabi SAW bermasam muka dan Nabi berpaling. Maka turunlah ayat ini yang mana pada waktu itu menegur baginda Nabi pada baris yang keempat sinhara. Maka dinukilkan, maka adalah Nabi SAW kerap memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan Nabi sentiasa bersabda, marhaban biman atabani fi rabbi, selamat datang orang yang dengan sebabnya Allah telah menegurku. Itulah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kata Aisyah, Abdullah bin Ummi Maktum telah datang kepada baginda Rasulullah. Faja'ala yaqul, dan dia terus-menerus berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, arsyidni, bimbinglah daku. Wa inda Rasulullah, dan di sisi Nabi pada waktu itu ada seorang min uzama'il musyrikin, daripada pemimpin dan orang besar musyrikin Mekah. Faja'ala Rasulullah, maka Nabi SAW terus-menerus berpaling daripadanya. Wa yuqbilu 'alal akhar, dan memberi perhatian kepada pemimpin Mekah ini. Wa yaqul, dan pada waktu itu baginda bersabda, atara bima aqulu ba'sa, adakah kamu lihat pada apa yang aku cakapkan adanya kesalahan? Fayaqul, maka pada waktu itu beliau berkata tidak. Maka berkenaan tentang kisah inilah ayat ini telah diturunkan. Baca hadza hadisun. Terus maka ini berkenaan tentang ayat yang ke-37 daripada surah Abasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli mri'in, bagi tiap-tiap orang, minhum, daripada mereka, yawma idzin, pada hari tersebut, iaitu hari kebangkitan, sya'nun yughnih, perkara yang cukup-cukup menjadikan dia sibuk tentang dirinya sahaja. Tak ada orang nak fikir tentang orang lain. Ahlan-ahlan, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang beri gift, Roshidah Yaakob dan juga sahabat-sahabat yang lain. Jazakumullah khairah, terima kasih banyak-banyak. Maka berkenaan tentang ayat 37 ini, sabda Nabi SAW daripada hadis Ibnu Abbas, sabda Nabi, tuhsyarun, kamu akan dibangkitkan hufatan, berkaki ayam, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, dan tidak berkhatan. Maka seorang wanita telah berkata, ayu basiru au yara ba'duna aurat ba', adakah pada waktu tersebut sebahagian kami akan melihat aurat orang lain? Maka Nabi bersabda, ya fulanah, wahai wanita, firman Allah, likulli mri'in minhum, setiap daripada mereka pada hari tersebut, sya'nun yughnih, berada dalam keadaan yang menjadikan dia sibuk dengan dirinya sendiri. Orang sebelah pun dah tak pandang. Dia risau tentang diri dia, amalan dia, adakah Allah redha ataupun murka dengan dia. Itulah keadaannya. Hadza hadithun hasanun sahih. Sungguh telah diriwayatkan daripada sanad yang berbeza daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.
Riwayat 3352 kita mula masuk pada surah At-Takwir. Terus maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrah, barang siapa yang ingin untuk melihat kepada dahsyatnya hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seolah-olah dia melihat kiamat itu berlaku depan mata dia, maka apa yang patut dia buat? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqra, maka hendaklah dia baca 3 surah ini. Idza syamsu kuwirat, baca dan hayati. Wa idza samaa'un fatarat, suratul infitar, dan wa idza samaa'un syaqqat, bacalah 3 surah ini kalaulah ingin untuk benar-benar melihat kedahsyatan hari kiamat, hari kebangkitan. Terus wailul lil mutaffifin. Terus saya baca. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, ini menerangkan maksud ran yang ada pada ayat yang ke-14. Apakah maksud ran? Karat. Apa maksud karat? Bagaimana hati boleh menjadi karat? Maka hadis ini menerangkan sabda Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'ah, apabila melakukan satu dosa. Maka apa yang berlaku? Bila kita buat dosa, apa yang berlaku? Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diletakkan satu titik hitam pada hati dia. Setiap satu dosa, satu titik hitam. Maka sabda Nabi SAW, fa idza huwa naza'a. Apakah maksud naza'a? Dia menarik dirinya daripada maksiat. Maksudnya dia berhenti. Maka apabila dia berhenti daripada dosa, naza'a bermaksud berhenti. Wastaghfara, dan dia memohon keampunan Allah. Wataba, dan bertaubat. Sukila qalbuh, maka sabda Nabi SAW, hatinya pada waktu itu akan kembali kepada asal. Dihilangkan titik hitam. Sukila, kembali kepada asal, maksudnya dihilangkan titik hitam. Namun masalahnya kalaulah dia tak bertaubat. Wa in ada, dan jika dia tak bertaubat dan dia berterusan pada waktu itu melakukan maksiat, walaupun maksiat yang sama berulang kali dia buat, zida, akan ditambah, fiha, pada hatinya, hatta ya'luwa, sehingga memenuhi. Ya'lu maksudnya pada waktu itu menaik ke atas, tapi di sini sebagai memenuhi, sehingga memenuhi pada waktu itu hatinya dengan titik hitam. Dan apabila manusia itu hatinya penuh dengan titik hitam, sabda Nabi, wahuwa ran, itulah maksud daripada perkataan ran yang ada pada ayat yang ke-14 daripada surah Al-Mutaffifin. Firman Allah, kalla, sebenarnya tidak, bal, bahkan, rana ala kulubihim, hati mereka pada waktu itu telah menjadi berkarat, telah diselaputi dengan kotoran, dengan maksiat. Itulah maksud ran. Apakah maksud ran? Bahawa hati manusia telah menjadi hitam sehitam-hitamnya kerana dosa yang dibuat berterusan dan tidak bertaubat. Dan kenapakah hati manusia menjadi ran? Makanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka lakukan. Dan hati manusia bila ran, apa terjadi? Maka dia akan dipatri, ditutup. Tak ada lagi benda baik yang boleh masuk kepadanya. Sebab itu tafsiran ran pada bawah, aitubi'ah wa khutimah. Dia dicop, ditutup hatinya sebab hatinya dah penuh dengan kegelapan, dah penuh dengan kotoran hitam. 3354 terus, ini berkenaan tentang ayat yang ke-6 daripada surah Al-Mutaffifin, berkenaan tentang manusia itu dibangkit penuh dengan peluh berdasarkan amalannya. Terus maka daripada
daripada Hammad yang mana beliau meriwayatkan secara marfu', firman Allah, yauma yaqumun nas, pada hari manusia akan berdiri di hadapan siapa? Li rabbil alamin, di hadapan Tuhan semesta alam. Maka beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yaqumun, manusia akan berdiri di hadapan Allah, fir rashi, di dalam peluh, dan ada yang mana peluh manusia sampai ke separuh telinga mereka, tenggelam dalam peluh, bergantung dan pada waktu itu berdasarkan kepada amalan mereka. Riwayat 3355 terus, ini riwayat yang lebih kurang sama. Terus baca. Cuma sanad dia berbeza. Baca sampai habis. Dalam bab ini juga ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mula masuk kepada suratul Insyiqaq 3356 terus. Maka hadis ini nak menerangkan tentang maksud ayat yang ke-7 dan ke-8 daripada suratul Insyiqaq, yang mana Allah ada berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Pada waktu itu akan diberikan hisab yang mudah dan ringan. Apakah maksud dia? Padahal ada riwayat menyebut pada waktu itu bila Allah mulakan hisab, maka pada waktu itu akan menjadi berat dan susah. Keterangan ada dalam hadis ini. Maka daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manukisha, barang siapa yang disoal, barang siapa yang ditanya, barang siapa yang Allah pada waktu itu menghitungkan amalan dia." Nukisha bermaksud dipersoalkan, diperdebatkan, ditanyakan amalan dia. Contoh ni ditanya, umur kamu pada usia ni buat apa? Harta ni dapat daripada mana? Kat mana belanjakan? Diperdebatkan, dipersoalkan, dan pada waktu itu didrill berkenaan tentang hisab perhitungan. Maka sabda Nabi, manukisha, barang siapa yang pada waktu itu dipersoal dalam perhitungan, halaka, dia pasti binasa. Minta maaf, langgar. Maka pada waktu itu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah sendiri telah berfirman pada ayat yang ke-7 hingga ke-8 daripada suratul Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang-orang yang telah diberikan buku catatan amalan mereka pada tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan. Maka sabda Nabi, itu adalah al-ard, itu adalah persembahan. Maka kita dah belajar dah sebenarnya bahawa manusia akan bertemu dengan Allah 3 kali. Kali pertama sekadar dipersembahkan amalan, dipersembahkan semua amalan yang dibuat, dan pada waktu itu tak ada apa-apa. Kali kedua dipanggil lagi, dan pada waktu itu diminta untuk dia mengaku. Nah, kebanyakan manusia tak nak mengaku. Dan kali ketiga barulah nukishal hisab, akan dideril pada setiap perbuatan dan setiap kelakuan dia. Maka ada 3 aradat, 3 kali manusia perlu berhadapan dengan Allah untuk perhitungan. Maka ini adalah al-ard, ini adalah pada waktu itu sekadar dipersembahkan amalan sahaja. Sebab itu lihat kepada sinhara, ardul amal, a'mal, dipersembahkan amalan kepada manusia min ghairi munaqashah, tanpa ada sebarang soalan dan perhitungan. Tak ada. Allah sekadar tunjuk, ini adalah amalan kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terus, hadha hadisun terus 3357. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, man husibah, barang siapa yang mula dihisap, maksudnya mula dipersoalkan satu persatu oleh Allah sewaktu hisap kelak, uzibah, anggaplah dia telah diseksa. Bayangkan kalau kita kena soal
dengan manusia pun, dekat mahkamah, dekat LHDN ke ataupun dekat audit pun pada waktu itu kita dah tak boleh bayangkan sengsaranya bagaimana. Bagaimana kalaulah kena hisap dan kena soal dengan Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Terus hadza hadisun. Terus riwayat 3358 masuk surah yang baru, suratul Buruj. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hadis ini menerangkan perkataan-perkataan yang ada dalam suratul Buruj ayat yang kedua dan ketiga. Apakah maksud al-yaumul mau'ud? Maka diterangkan. Apakah maksud syahid? Al-yaumul syahid, al-yaumul masyhud, apakah maksud dia? Maka diterangkan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul mau'ud yang ada pada ayat yang kedua suratul Buruj bermaksud yaumul qiyamah, hari kiamat. Wal yaumul masyhud, hari al-masyhud yang ada pada ayat yang ketiga suratul Buruj, ini bermaksud hari Arafah. Wasyahid yang ada pada ayat yang ketiga suratul Buruj bermaksud hari Jumaat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tala'atis syamsu", tidaklah terbit dan tidak pula terbenam matahari, ala yaumin, ke atas mana-mana hari, afdala minhu, yang lebih afdal daripada hari Jumaat. Fihi, pada hari Jumaat, sa'atun, terdapat satu detik, la yuwafiquha, tidak bertepatan dengan detik dan waktu tersebut, abdun mu'min, seorang beriman, yad'ullah, yang sedang berdoa kepada Allah dengan sesuatu kebaikan, illa stajaballah, kecuali Allah akan mengkabulkan permintaannya, wala yasta'izu, dan tidaklah bertepatan permintaan perlindungan seorang hamba dengan detik tersebut daripada sesuatu, illa a'adzahullahu minhu, kecuali Allah akan peliharanya daripada perkara tersebut. Hadis ini adalah hadis yang kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Musa bin Ubaidah, dan Musa bin Ubaidah pula didaifkan di dalam periwayatan hadis. Mendaifkan beliau Yahya bin Sa'id dan selainnya disebabkan hafazannya, dan Syu'bah telah meriwayatkan, serta Sufyan Ats-Tsauri dan lebih daripada seorang daripada kalangan para ulama hadis telah meriwayatkan daripada Musa bin Ubaidah. Terus wabi ilai qala hadatsana. Kita sambung riwayat 3359 jam 6.45 insya-Allah. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saat para pelajar ada kelas dengan Ustaz Ismail pula.